Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebelum saya memulakan pembentangan saya pada hari ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah penilai, kepada semua pihak yang telah menjayakan program latihan industri pada sesi Jun 2020. Nama saya Nur Fahana Nadrah binti Abdul Aziz dari Jabatan Perdagangan, kursus Diploma Pengajian Perniagaan, dan akan membuat pembentangan mengenai latihan industri sesi Jun 2020. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang kepentingan latihan industri. Menjalani latihan industri merupakan syarat wajib bagi setiap pelajar politeknik yang lulus dalam peperiksaan akhir semester 5. Latihan industri ini wajib dilaksanakan oleh pelajar yang mengikuti kursus diploma. Bagi kursus Diploma Pengajian Perniagaan di dalam Jabatan Perdagangan, pelajar wajib menjalani kursus latihan industri pada semester ke-6. Latihan industri ini juga penting agar pelajar tidak takut untuk menghadapi apa-apa kesilapan ketika melakukan kerja. Ini kerana sekiranya pelajar berkenaan telah melakukan kesilapan, ia akan belajar daripada kesilapan tersebut dan tidak akan mengulanginya lagi pada masa akan datang. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang pengenalan bagi hotel. Perkataan hotel terbit daripada perkataan Perancis hotel, kata asal hotel bermaksud tuan rumah. Hotel atau sebuah rumah rehat merupakan sebuah institusi yang menawarkan tempat penginapan berbayar untuk para pelancong. Hotel moden menawarkan kemudahan lain seperti televisyen, bilik mandi dan penghawa dingin. Kebanyakan hotel juga turut mempunyai telefon, jam loceng dan sambungan internet selain kemudahan untuk membuat minuman panas dalam bilik. Kebanyakan hotel mempunyai kemudahan tambahan seperti restoran, kolam mandi dan taman kanak-kanak dan menyediakan perkhidmatan persidangan dan majlis sosial. Kita ke bahagian seterusnya iaitu mengenai maklumat syarikat. Hotel Sri Malaysia Ipoh ditubuhkan pada bulan April 1994 di bawah Kementerian Kewangan untuk mendorong penyertaan yang lebih besar dari pengusaha Bumiputra dalam sektor perhotelan. Hotel Sri Malaysia menggunakan sistem franchise dan diguna pakai di seluruh hotelnya di Malaysia. Antara syarikat yang menggunakan sistem franchise di Ipoh ialah Gas Management Service. Hotel Sri Malaysia bertemakan tradisi kemelayuan yang mengamalkan sikap nilai-nilai murni yang diterapkan mengikut peredaran masa dan lebih bertemakan flora dan alam sekitar. Bagi memastikan pengurusan hotel dibuat dengan teratur, rangkaian Hotel Sri Malaysia telah melantik satu syarikat pengurusan iaitu Gateway Inn Management Sdn Bhd untuk menguruskan sistem franchise Hotel Sri Malaysia. Kini, Hotel Sri Malaysia mempunyai 21 cawangan di seluruh Malaysia dan mempunyai lebih 2,000 bilik yang pastinya menawarkan harga yang berpatutan. Tajuk yang seterusnya adalah mengenai misi dan visi syarikat. Misi bagi Hotel Sri Malaysia Ipoh adalah tetamu kami adalah keutamaan kami dan kami akan memberikan layanan yang mesra serta perkhidmatan yang telus. Misi yang kedua adalah kami berusaha menjadi pengurus yang cemerlang dan mengamalkan ketulusan dalam perniagaan dan mengkebaikan semua pihak. Dan misi yang ketiga, kami mengiktiraf kepentingan kaki tangan dan menawarkan persekitaran kerja yang mendukung nilai-nilai utama kami. Bagi visi pula, untuk menjadi rangkaian hotel saiz sederhana terunggul yang menyediakan produk dan perkhidmatan cemerlang. Secara amnya, semua jabatan dan syarikat mempunyai misi dan visi masing-masing untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan. Maklumat syarikat yang seterusnya adalah Carta Organisasi Syarikat. Seperti yang dinyatakan, Encik Zulkarnain bin Zaharuddin adalah pemangku penolong pengurus hotel di Hotel Sri Malaysia Ipoh dan dibantu oleh Eksekutif Sumber Manusia, Eksekutif Akaun, Eksekutif Jualan dan Pemasaran, Eksekutif Penyelenggaraan, Eksekutif Makanan dan Minuman, Ketua Chef, Penyelia Pengemasan dan Eksekutif Kaunter Hadapan dan juga Pentadbiran. Kesemua eksekutif dan ketua-ketua jabatan adalah untuk membantu pemangku penolong pengurus hotel bagi menaikkan lagi nama Hotel Sri Malaysia Ipoh dan membantu dalam mempromosikan hotel. Tajuk yang seterusnya adalah Ringkasan Mingguan.
Ringkasan mingguan dalam latihan industri ini adalah berkaitan dengan rumusan tugasan dan aktiviti yang telah dilakukan oleh pelajar sepanjang menjalani latihan industri di organisasi masing-masing. Ringkasan ini perlu dilakukan pada setiap minggu bagi menyenarai pendek aktiviti atau tugas yang baru dipelajari pada setiap hari, iaitu bermula dari 13 Julai 2020 sehingga 27 November 2020. Antara tugasan yang perlu dilakukan ialah berurusan dengan pekerja atasan dan bawahan, mempelajari cara-cara untuk melakukan kerja-kerja pejabat, cara berkomunikasi menggunakan bahasa yang sopan dan sesuai, dan sebagainya. Seterusnya ialah laporan teknikal. Laporan teknikal merangkumi kerja-kerja dan tugasan yang dilakukan sepanjang tempoh latihan industri. Latihan industri adalah selama 20 minggu iaitu 5 bulan seperti yang disarankan oleh Politeknik di Hotel Sri Malaysia Ipoh di bawah Jabatan Jualan dan Pemasaran. Selain itu, syarikat hotel memberikan pelajar ilmu pengetahuan yang lebih luas mengenai etika yang baik, promosi-promosi yang diwujudkan, pengalaman pekerjaan yang berharga. Berikut merupakan tugasan-tugasan dan aktiviti yang diberikan kepada pelajar. Yang pertama, membuat sebuah harga. Yang kedua, membuat laporan jabatan. Yang ketiga, lampiran tempahan majlis. Yang keempat, bahagian khidmat pelanggan. Yang kelima, tempahan bilik penginapan. Yang keenam, pemasaran media sosial. Dan yang ketujuh, pemfailan dan pencetakan. Saya akan menceritakan serba sedikit mengenai tugasan-tugasan yang diberikan kepada saya semasa industri. Sebut harga atau nama lainnya adalah quotation. Sebut harga adalah lampiran mengenai perbincangan pelanggan bersama pihak pengurusan jabatan jualan dan pemasaran untuk mengadakan sebarang program ataupun persidangan di Hotel Sri Malaysia Ipoh. Antara maklumat dan format yang perlu dinyatakan dalam sebut harga adalah nama pengurus program, nombor telefon dan email pengurus program, nama dan alamat syarikat atau jabatan, nombor sebut harga, nama atau jenis program dan tajuk program, tarikh dan masa program, jumlah bilangan peserta, harga pakej dan harga dewan, jumlah bilangan peserta dan sebagainya. Bagi mengelakkan sebarang kesalahan maklumat dalam sebut harga, pihak pengurusan perlulah mengemas kini atau menyemak semula maklumat pelanggan sama ada betul atau tidak. Tugas yang seterusnya adalah laporan jabatan. Laporan pertama adalah laporan mingguan. Laporan ini perlu dihantar pada setiap minggu. Pelanggan yang menghubungi atau berurusan bersama pihak Jabatan Jualan dan Pemasaran dengan tujuan berbincang mengenai jenis program, jumlah kehadiran, harga yang ditawarkan, tarikh program, kekosongan dewan dan sebagainya. Laporan yang kedua adalah laporan bulanan. Laporan yang perlu dihantar pada setiap bulan bagi memastikan sama ada pihak hotel berjaya mencapai target jualan hotel atau tidak pada setiap bulan, dan mengandungi data program bagi jabatan kerajaan dan syarikat swasta atau persendirian dan juga jumlah kos. Laporan ini juga merekodkan kesemua program yang dibatalkan atau ditangguhkan dan menjumlahkan kos kerugian pada bulan tersebut serta merekodkan aktiviti jualan program atau majlis pada 2 bulan yang seterusnya. Seterusnya ialah laporan self-focus. Laporan ini memerlukan dokumen yang baru pada setiap bulan yang perlu dikemas kini pada setiap hari sekiranya mempunyai sebut harga atau program yang baru pada hari tersebut. Tugasan seterusnya ialah membuat lampiran tempahan majlis atau nama lainnya ialah event order. Setelah sebut harga yang dibincangkan bersama pelanggan telah dipersetujui oleh pelanggan itu sendiri, sama ada ianya disahkan melalui sebut harga ataupun secara panggilan telefon atau bersemuka, lampiran tempahan majlis haruslah dilakukan sekiranya program yang dijalankan adalah pada bulan semasa atau dalam masa yang terdekat sahaja. Berikut merupakan maklumat yang diperlukan di dalam lampiran tempahan majlis.
Tugas berikutnya adalah bahagian khidmat pelanggan. Pihak jualan dan pemasaran juga terlibat dalam bahagian khidmat pelanggan. Pihak jualan akan berjumpa dengan lebih ramai pelanggan yang mempunyai pelbagai jenis sikap dan kerana. Pihak jualan haruslah mempunyai kesabaran yang tinggi dalam menghadapi situasi untuk berhadapan bersama pelanggan. Pihak jualan juga menyelesaikan sesuatu perkara dengan tenang dan penuh keyakinan dalam diri apabila memberikan pendapat. Pihak jualan dan pemasaran juga perlu mengetahui dan mengingati menu-menu yang disediakan dengan harga-harga pakej bagi setiap program di hotel. Yang seterusnya adalah tempahan bilik penginapan. Pelanggan boleh menempah bilik secara walk-in di hotel. Pelanggan juga boleh menggunakan aplikasi atau dari laman web untuk menempah bilik penginapan yang diingini, seperti Agoda, Trivago, Traveloka, Expedia, Booking.com dan banyak lagi. Tempahan bilik boleh ditempah melalui Jabatan Jualan dan Pemasaran. Tempahan yang dibuat dan data yang diberi akan direkodkan dalam satu lampiran iaitu ISO Sales Room and Reservation dan dihantar ke Jabatan Kaunter Hadapan untuk bukti penempahan bilik. Terdapat 3 jenis bilik yang dijual di Hotel Sri Malaysia iaitu bilik perseorangan iaitu Standard Queen, bilik berdua Standard Twin, bilik bertiga, bilik untuk keluarga Family Room. Aktiviti yang seterusnya ialah pemasaran media sosial. Staf di Jabatan Jualan dan Pemasaran harus membuat promosi ataupun pemasaran secara manual mahupun menggunakan digital yang sedia ada. Pemasaran secara online adalah tempat yang paling cepat tersebarnya iklan-iklan dan poster promosi terutamanya yang memajukan perniagaan mereka ke tahap yang lebih tinggi. Sebagai contoh adalah poster ataupun video mengenai perniagaan makanan harus kreatif supaya pelanggan lebih mudah tertarik dengan promosi yang dipasarkan. Promosi dan poster yang dibuat di Hotel Sri Malaysia adalah lebih tertumpu kepada promosi makanan pada musim PKPB. Tugasan yang terakhir adalah pemfailan dan percetakan. Segala dokumen dan maklumat penting syarikat perlu disimpan dengan betul supaya mudah dicari dan dapat mengelakkan dokumen-dokumen atau maklumat syarikat daripada tercicir atau hilang. Berikut menunjukkan kepentingan pemfailan. Bagi pencetakan pula, Jabatan Jualan dan Pemasaran di antara jabatan yang menggunakan banyak helaian kertas seperti mencetak sebut harga pelanggan pada setiap hari, mencetak laporan-laporan penting untuk difailkan pada setiap minggu dan setiap bulan, mencetak dokumen-dokumen penting dalam syarikat. Isi yang seterusnya adalah dapatan. Sepanjang menjalani latihan industri di Hotel Sri Malaysia Ipoh, pelajar bukan sahaja dapat mempelajari satu bidang yang baharu, tetapi pelajar berpeluang belajar tentang beberapa unit yang terdapat di dalam bahagian ini, iaitu pengurusan menguruskan hal-hal pejabat, bahagian pemasaran yang menguruskan urusan pemasaran dan cara pengiklanan dengan memuat naik poster di media sosial. Seterusnya adalah cadangan kepada industri. Industri haruslah sentiasa menambah baik kesilapan yang sedia ada supaya mereka tidak ulang kesilapan yang sama di kemudian hari demi mencapai kepuasan kepada pelanggan yang maksimal. Cadangan yang kedua adalah pihak firma juga seharusnya menyediakan sebarang bentuk ganjaran di atas tugas yang dilakukan oleh pelajar. Yang ketiga adalah syarikat perlu membuat satu jadual pembelajaran yang teratur untuk pelajar praktikal sepanjang mereka menjalani tempoh latihan industri supaya aktiviti yang mereka lakukan lebih teratur dan tidak membuang masa. Kesimpulan latihan industri di Hotel Sri Malaysia Ipoh. Kesimpulan yang diperoleh ketika menjalani latihan industri ini adalah pelajar atau pelatih dapat mempergunakan segala ilmu yang dipelajari daripada politeknik untuk diguna pakai ke alam pekerjaan, terutamanya dalam bidang perniagaan yang skop kerjanya yang luas. Latihan industri juga memberikan pelajar pengalaman yang berharga di samping dapat melihat dan merasai sendiri dunia pekerjaan serta mempelajari pahit manis sepanjang latihan industri dijalankan di tempat latihan industri masing-masing. Sekian, itu sahaja daripada saya untuk pembentangan latihan industri bagi sesi Jun 2020. Terima kasih atas kesudian Tuan meluangkan masa untuk mendengar pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.